Ya Allah, kau runtuhkanlah kerajaan negeri Kelantan seperti mana mereka merobohkan rumah-rumah kami, ya Allah. Kau runtuhkanlah kerajaan negeri Kelantan seperti mana merobohkan rumah-rumah kami, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sahabat kata per kata. Ternyata, warga Melayu Malaysia tidak semua merasakan sebuah hak keistimewaan Melayu di tanah Melayu mereka sendiri. Karena, ada suatu daerah yang merasa tidak terima, karena rumah tempat tinggalnya dirobohkan paksa oleh pihak pemerintah kerajaan Malaysia. Dan warga itu pun berdoa, semoga kerajaan yang ada di Malaysia pun dirobohkan oleh Yang Maha Kuasa. Sebagaimana dirobohkannya rumah-rumah tempat tinggal mereka, oleh pemerintah kerajaan Malaysia. Sungguh naas sekali nasib warga Melayu Malaysia, yang katanya, negara Malaysia adalah tanah Melayu, tanahnya orang-orang Melayu, dengan segala keistimewaannya. Namun nyatanya, mereka tertindas di tanah mereka sendiri, di tanah Melayu yang mereka bangga-banggakan itu. Bahkan perekonomian mereka pun semakin terjepit, karena kenaikan harga bahan pangan yang mereka butuhkan semakin meningkat. Dan langkanya beras dan minyak yang biasa mereka konsumsi sehari-hari, juga menjadi masalah besar buat mereka. Dan bahkan warga Melayu Malaysia pun harus bersaing dengan warga asing yang bekerja di Malaysia, dalam mendapatkan barang-barang bahan pangan yang mereka butuhkan tersebut. Sungguh miris sekali nasib kaum Melayu, yang memiliki keistimewaan Melayu di negara Malaysia. Lalu untuk apa dan untuk siapakah keistimewaan Melayu itu? Ya Allah, kau runtuhkanlah kerajaan negeri Kelantan seperti mana mereka merobohkan rumah-rumah kami, ya Allah. Kau runtuhkanlah kerajaan negeri Kelantan seperti mana merobohkan rumah-rumah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau runtuhkanlah kerajaan negeri Kelantan seperti mana mereka merobohkan rumah-rumah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Kami memohon padamu, ya Allah. Kami minta hanya padamu, ya Allah. Ya Allah, kau runtuhkanlah kerajaan negeri Kelantan seperti mana kau robohkan, dia merobohkan rumah-rumah kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Zal Jalali wal Ikram. Lebih 300 penduduk membabitkan 64 keluarga di Jalan Atas Paloh, belakang Masjid Muhammadi, Kota Baru, memohon penjelasan dari pihak atasan mengenai isu perobohan rumah dan pampasan yang pernah dijanjikan oleh Kelantan. Dia tidak menghormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di kampung Atas Paloh, di mana tempat yang diviralkan bahawa sini berlakunya perobohan rumah ke atas penduduk kampung. Kalau anda dapat lihat sekarang, pemandangan seperti ini hanya kita dapat lihat di Palestin, di Syria, di tempat-tempat yang bergolak. Tetapi hari ini berlaku di sebuah negeri yang aman, yang menggelarkan negeri sebagai Serambi Mekah dan juga menggunakan slogan membangun bersama Islam. Kami nak bila rumah ni dibuat semula dalam bentuk baru ni, kami akan dapat duduk sini balik. Sebab apa kami nak berjemaah di Masjid Muhammadi pun. Apa ya? Apa nak berjemaah ni? Nak berjemaah, mana kawasan ni, kawasan kita Masjid Muhammadi. Kita sebenarnya nak duduk sini balik sebab kita biasa dengan Masjid Muhammadi adalah maknanya masjid yang kita cukup rasa sejarah. Jadi kita tak nak pindah lain, kita nak di sini balik, ya? Walaupun dalam bentuk yang ni tinggi, tak apalah, ya? Asalkan kita dapat duduk balik, ya? Sebab apa je mak? Sebab Masjid Muhammadi ni masjid kita daripada dulu. Daripada orang tua kita lagi. Hanya kita menyambung saja. Jadi tolonglah buat kawan. IKNK jangan nak pandai jual tanah ni. IKNK kena buat macam ni, ya? Sebagaimana dijanjikan dulu, masa dulu buat. Jangan pandai nak jual, nak dapat duit, ya? Sebab kami dengar dia nak jual. Jadi kami tak setuju. Tolong bina macam ni balik, tunaikan janji. Okay? Kami nak duduk macam ni balik, walaupun tinggi pun tak apa. Okay? Pagi ni saya dan beberapa petugas daripada Pusat Madun bersama dengan Awan Kota Baru berada di Kampung Atas Paloh untuk menyatakan simpati dan empati kami terhadap nasib penduduk di sini yang sudah sekian lama berjuang untuk mendapat pampasan yang sewajarnya apabila rumah yang mereka duduki berdekad-dekad lamanya diambil balik oleh pihak kerajaan dan dirobohkan. Mereka terkini telah pun membawa kes ini ke mahkamah dan keputusannya tidak memihak kepada nasib penduduk di sini. Jadi umum mengetahui kisah penduduk Atas Paloh ini yang mana ia membabitkan lebih daripada 50 buah rumah di kawasan atas Jalan Atas Paloh ini.
mereka telah menduduki tempat ini yang merupakan reserve sungai sejak daripada tahun 1920-an lagi. Jadi menurut kerajaan sebelum ini atau pemerintah sebelum ini, apabila kawasan ini mahu dibangunkan dengan membina apartmen, penduduk ini sebenarnya di zaman Tok Guru arwah Tok Guru Ni Abdul Aziz telah dijanjikan untuk mendapat penempatan berupa salah sebuah unit apartmen tersebut yang mereka boleh beli dengan kadar RM50,000. Harga sebenar pasaran ketika itu adalah RM160,000. Dan mereka dijanjikan untuk ditempatkan secara sementara di perumahan di kawasan Padang. Tapi akhirnya perkara tersebut tidak terjadi dan akhirnya mereka sebenarnya dipaksa untuk ataupun terpaksa mengosongkan rumah mereka dan rumah mereka dirobohkan ya dengan bayaran pampasan sebelum dirobohkan 500 dan selepas dirobohkan itu mendapat 500. Jadi pada ini adalah antara rumah-rumah terakhir yang telah dirobohkan. Kalau kita lihat itulah ya nasib penduduk di sini. Ada beberapa rumah yang akan dirobohkan dan mereka sebahagian besarnya sudah pun mengosongkan tempat ini. Jadi itulah hakikat yang berlaku. Jadi saya sebagai wakil rakyat Kota Lama hadir pada hari ini untuk menyatakan sokongan terhadap nasib penduduk di sini. Dan kita berharap ya mengikut penduduk di sini, mereka sebenarnya dalam proses rayuan lagi ya ke mahkamah untuk mendapatkan hak dan pampasan yang sewajarnya terhadap nasib mereka yang terpaksa mengosongkan tempat yang mereka sudah duduk berdekad-dekad lamanya. Namun hakikatnya pihak kerajaan negeri sudah pun mendapat perintah mahkamah untuk membolehkan mereka merobohkan rumah-rumah yang berbaki. Sama-samalah kita doakan agar akhirnya keputusan yang terbaik ya, kalaulah boleh dirayu lagi agar penduduk di Kampung Palu ini yang berbaki ini mendapat pampasan sewajarnya. Itu saja daripada saya. Semoga kesudahan yang baik itu diberikan Allah kepada penduduk atas Palu. Hari ini 7 hari bulan Januari, Kerajaan Negeri Kelantan telah mula robohkan 53 rumah rakyat di Jalan Atas Palu. Mari kita fahamkan kronologi kezaliman ini. Kampung ini terokai sejak tahun 1920 oleh Tok Ayah Sulaiman bin Ahmad. Selepas Kelantan dimerdekakan, cukai pintu pun dah start dikutip dari penduduk Jalan Atas Palu. Lepas tu air dan elektrik juga telah disambung. Pada tahun 2013, Kerajaan Negeri Kelantan telah rasmikan rumah mampu bilik Jalan Atas Palu dan janji kepada setiap penduduk bahawa diorang akan dapat rumah kemudian. Cuma malangnya, pada tahun 2019, penduduk Jalan Atas Palu telah terima surat yang tuduh diorang ni sebagai penceroboh. Kerajaan Negeri Kelantan telah bagi hak milik tanah kepada sebuah agensi bawahnya dan agensi ini telah halau penduduk secara paksa rela dengan pampasan RM500. Dah kutip cukai pintu selama 2 generasi. Bila nak halau, tuduh penduduk penceroboh dan bagi RM500. Kezaliman apa ni? Mana Sufi Kamari yang konon ni pejuang kampung Setajaya Kuala Lumpur? Kau okey ke dengan kezaliman ini? Penduduk tak minta tanah pun. Diorang cuma minta satu rumah gantian untuk generasi yang kemudian. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia? Sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu